Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, bagi kali yang ke-64. Sebagaimana yang pernah kita bagi tahu dahulu, belajar ilmu agama ni dia ibaratkan menyelam ke dalam dasar lautan. Bila kita tidak menyelam, kita tak nampak, tak dapat rasa keseronokan melihat perkara-perkara di dasar lautan sana. Sebab itu dalam hal ehwal agama kita kena tarik-menarik ke arah kebaikan. Contoh yang kita bagi hari itu, kawan kita bagi tahu kalau menyelam ke dalam laut ni seronok, tapi kita tak percaya. Kita kata cukuplah dengan apa yang ada di darat ni. Di darat ni pun dah puas tengok orang macam-macam. Kita cuba dulu sekali. Dia pujuk. Kita pun ikut dia satu hari. Kita pakai pakaian menyelam, kita pun terjun ke dalam air laut. Bila terjun tu baru kita rasa seronok. Macam terjun dalam agama lah. Baru kita rasa seolah-olah diri kita ni terapung-apung di dalam laut tu. Keliling kita penuh dengan air. Di situ kita rasa seronok, rasa nak duduk di situ je. Yang kawan kita tadi ni, dia nak tarik kita ke arah agama, dia ajak menyelam dalam lagi. Kita cukup sini dah seronok dah ni. Kita ikut dia menyelam dalam lagi, dia bagi isyarat. Pujuk, kita pun menyelam dalam lagi. Apabila kita menyelam dalam lagi, kita akan nampak macam-macam jenis ikan, macam-macam jenis hidupan laut. Dengan sotongnya, dengan penyunya, dengan duyung, dengan dugong, macam-macam ada. Di situ kita rasa seronok dah. Tapi kawan kita ni dia ajak masuk dalam lagi. Kita jom masuk ke dasar laut lah. Kita kata sini cukup dah seronok dah ni. Dia nak tarik kita ke arah agama. Kita masuk dalam lagi, belajar dalam lagi. Pujuk, kita pun sampailah ke dasar lautan. Di sana kita nampak terumbu-terumbu karang yang cantik, yang berwarna-warni. Ada yang keras, ada yang lembut. Lagi seronok. Bila kita tengok laut yang di atas kepala kita tu macam langit dah. Kita ni seolah-olah duduk di bumi dah, dalam laut tu. Kawan kita kata ajak masuk dalam lagi. Kita sini dah seronok dah ni, boleh nampak macam-macam dah, tak mau pergi dah. Masuk dalam lagi ke kawasan yang gelap lah. Dia pujuk. Akhirnya kita pun ikut. Bila kita masuk, kita pun nampak keindahan makhluk-makhluk yang di dalam kawasan yang gelap. Ada yang berlampu, ada yang seluruh badan berlampu, ada yang kepala saja berlampu. Lagi indah-indah, lagi cantik-cantik, lagi pelik-pelik. Belajar agama ni macam tu lah. Kita kena tarik-menarik. Kawan-kawan kita memang dia tak mau, tapi bila kita dah tarik, dia rasa seronok sikit. Tarik lagi, dia rasa seronok lagi. Begitulah seterusnya. Jadi di depan nota kita itu ialah gambar Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Dia ni pengasas kepada Ikhwanul Muslimin di Mesir. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk pada pengajian pada hari ini, marilah sama-sama kita mengimbas sedikit pelajaran daripada kuliah yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh ialah tentang Assalamualaikum. Dan jawapannya sekali lah Waalaikumsalam. Biasanya kita bagi salam ni, kita lupa yang niat salam kita tu sepatutnya mendoakan kesejahteraan saudara kita yang kita bagi salam tu. Biasanya salam kita ni dia sungguh pun berbunyi salam, tapi maksud dia lain. Contohnya, kalau kita pergi ke rumah orang, kita pun bagi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tujuan dia bukan kita nak doakan keselamatan kepada tuan rumah tu, tapi kita nak tanya tuan rumah ada ke tidak. Bukan kata salam, betul dah, tapi dia tak tepat dari segi doa tu tadi. Macamlah kawan kita dah lama dah tak balik ke kampung, tiba-tiba kita nampak dia naik motor, lalu di tepi kita. Kita pun seronok angkat tangan, oi Assalamualaikum. Assalamualaikum kita itu bukannya kita doakan dia, dia lebih kepada oi lama tak nampak. Tu. Sama juga dengan orang nak bagi ucapan. Pengurusi majlis jemput naik ke atas pentas, dia pun start Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Tapi Assalamualaikum dia biasanya bukan dia mendoakan kita. Dia tak niat pun nak doakan kita. Dia lebih kepada, oi dengar sini aku nak cakap dah ni. Dia lebih kepada itu.
Jadi kita yang tahu ni, kita kena tepatkan salam kita tu lebih kepada doa. Kita jawab pun sama, Waalaikumsalam, maksudnya selamat juga dekat kamu. Aku pun doakan kamu selamat juga. Itu yang tepatnya. Yang kedua, kita ada sentuh. Ada kalanya hidup sederhana membuatkan hati kita berasa tenang berbanding hidup banyak harta. Yang ni memang terbukti lah. Contoh yang kita beri hari tu, kalau kita sembahyang di masjid, sembahyang di surau, masa sembahyang tu aman je rasa. Sebab apa? Kasut yang kita tinggalkan di luar tu memang kasut yang tak mahal. Tapi kalau orang kaya-kaya kasut dia mahal, masa dia sembahyang tu dia duduk teringat kasut dia. Menyebabkan sembahyang dia tu dah lari sikit dari segi khusyuk. Apalah jadi kat kasut aku ni, orang curi ke tidak ke? Dia risau. Sama juga dengan pergi naik haji. Kalau kita ni orang yang kurang berharta, kita pergi menunaikan haji tu lapang je, tak ada apa-apa nak ingat. Tapi kalau kita ada perniagaan besar, terlibat dengan saham dan sebagainya, mesti nak guna telefon sentiasa. Ni terpaksa menunaikan haji, kena tinggal dulu. Tak boleh nak sibuk-sibuk nak tempat ibadah. Masa tu kita duk teringat dia, apa jadi perniagaan aku ni. Kalau turun 1 sen pun kita rugi juta-juta, naik 1 sen pun untung juta-juta. Dia risau. Jadi beruntung orang-orang yang hidup dia sederhana. Sebab apa? Dia kurang tension, kurang stres. Macam orang yang berjalan di tempat sunyi lah. Orang perempuan ada gelang, ada rantai, beg tangan mahal. Dia jalan kat tempat yang kurang orang, dia akan rasa macam takut. Sebab dia tahu pada dia ada barang-barang berharga. Tapi kalau dia tu tak ada barang-barang berharga sangat, dalam beg tangan pun duit tak banyak, dia kurang sikit risau dia. Macam itulah perbandingan antara orang yang hidup sederhana dengan orang yang berharta. Bukan semua, tapi biasanya orang yang hidup sederhana ni, dia punya hati dia lebih tenteram berbanding orang yang berharta. Dan di hari akhirat pun, orang yang kurang harta ni dia cepat sikit masuk syurga berbanding dengan orang yang banyak harta, kalau sama-sama tu soleh. Sebab apa? Setiap harta tu dia akan dihisap. Setiap sen tu, duit ni apa guna dia, tujuan ke mana, apa dah buat setiap satu tu. Orang tak banyak harta, dia tak ada. Cepat je perjalanan dia. Berbicara tentang hati tenang ni, apabila kita belajar kitab Ihya Ulumuddin, kitab ini dia banyak menyentuh persoalan tasawuf. Salah satu punca yang menyebabkan hati kita ni jadi stres, jadi rusing, jadi berat, jadi rimah, ialah kerana kita suka memikirkan rezeki orang lain berbanding dengan rezeki kita. Kita sibuk tentang rezeki orang lain. Sepatutnya kalau kita tak sibuk pasal rezeki orang tu, hati kita ni dah banyak ruang tenang. Ni kita duk isi tentang rezeki orang lain. Contohnya, dengar kata si Sulaiman naik pangkat pula. Naik pangkat lagi. Hari tu baru naik pangkat lagi. Berapa ramai orang yang lebih senior daripada dia tak naik. Aku pun rasa buat kerja lebih bagus daripada dia. Macam mana dia ni boleh naik? Tu rezeki dia kan. Tapi kita duk teringat, pagi teringat, petang teringat, sembang dengan kawan di kedai kopi, sembang di masjid pun duk sembang benda tu. Jadi sebahagian otak kita ni dah berat dah, sebab duk fikir rezeki orang lain.